Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini kita dapat berada di dalam rumah Allah untuk sama-sama memperingati antara satu sama lain di dalam kitab yang kita bicarakan, iaitu Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi kita yang lalai. Dan pada hari ini kita akan sambung semula di dalam bab menjaga lisan, seperti mana yang telah disebut oleh Hakim kepada 6 perkara yang menunjukkan kebodohan. Yang pertama, marah tidak pada tempatnya, seperti marah pada seseorang, binatang ataupun lain-lainnya. Yang kedua, bercakap yang tidak berguna. Kerana itu seharusnya seorang yang berakal tidak bercakap kecuali jika penting dan berguna. Dan yang ketiga, pemberian yang tidak pada tempatnya, iaitu seperti memboros harta ataupun memberi kepada orang yang tidak akan berguna baginya. Yang keempat, membuka rahsia pada semua orang. Yang kelima, percaya kepada semua orang. Dan yang keenam, tidak membezakan antara kawan dengan lawan. Kerana itu harus mengetahui siapa musuh dan siapa kawan. Kawan untuk ditaati dan musuh untuk diawasi. Dan musuh yang utama ialah syaitan yang benar-benar harus dijauhkan. Ini kata-kata daripada seorang hakim yang memberi peringatan kepada kita, iaitu dia memberi pesan kepada kita, iaitu ada 6 perkara yang boleh menyebabkan kita ni seolah-olah tak cerdik. Yang paling pertara sekali iaitu bila bercakap ataupun bila marah tidak pada tempatnya. Seolah-olah sebagai contoh, kita marah pada binatang. Binatang tu dia bukan faham benda apa pun, tapi kita pergi marah dekat binatang, pergi cerkah dekat binatang, pergi pukul dekat binatang tu. Binatang memang dia tidak ada akal. Maka kata Hakim, mereka ini adalah orang yang tak cerdik. Kemudian bercakap yang tidak berguna. Kerana apa? Ada di dalam pepatah menyebut kullu kalamin laisa bi dzikrillah fahuwa laghwun. Ketahuilah, iaitu kalamin laisa bi dzikrillah, sesuatu perkataan, percakapan, kalam ataupun satu-satu tutur kata yang mana selain daripada kita menyebut nama Allah, fahuwa laghwun, iaitu lara. Lara ni maksudnya macam dengan lalai, kan? Sebab itulah kita mulakan satu-satu benda apabila kita bercakap. Dalam kita nak kuliah, kita nak mula start dalam mesyuarat, kita nak mula start dalam kita punya perbincangan musyawarah, maka baiklah kita mulakan dengan kalam mulia, iaitu bismillah dan al-Fatihah. Wa kullu sukutin laisa bi fikrin fahuwa ghaflah. Dan iaitu kalau kita lihat orang yang diam, yang tidak untuk berfikir, maka itu juga kelalaian. Kan? Maknanya dia banyak duduk panjang angan-angan.
Lepas ni kita akan jumpa pula tajuk dia panjang angan-angan. Kan? Maknanya kalau dia duduk termenung, lepas tu duduk berkhayal, duduk kalau kan. Maka ini juga dikatakan sebagai kelalaian, lalai. Dan disebut lagi wa kullu nazarin laisa bi'ibratin fahuwa lahu fatuba liman kana kalamuhu dzikrillah wa sukutuhu tafakkuran wa nazaruhu ibrah. Dan tiap pandangan yang bukan perhatian maka itu adalah permainan. Maka untuk orang yang perkataannya adalah zikrullah dan diamnya adalah untuk berfikir dan pandangannya itu untuk perhatian ataupun pengertian. Maknanya kalau kata kita yang lebih baik, bukan maksudnya diam tu kita diam terus ataupun kita duduk ghalid macam tu je, ada. Yang disebut kepada kita diam ni macam mana? Iaitu tak kala apabila kita mendengar dalam pada perkataan ataupun percakapan pada ketika itu orang bersembang perkara-perkara yang lara, maka baiknya kita diam. Ataupun kita dengar orang duk sedang mengumpat, maka pada waktu itu baiknya kita diam. Kan itu bermaksudnya. Dan Al-Auzaki berkata, orang mukmin sedikit bercakap dan banyak bekerja, dan orang-orang munafik banyak bercakap dan sedikit kerjanya ataupun amalannya. Ini kerana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, khamsun la takunu fil manafiq, 5 sifat yang tidak akan ada kepada orang-orang munafik. La takunu ni tak ada pada orang munafik tadi, kan? Al-fiqhu fid din wal wara'u bil lisan, iaitu dia pengerti dalam agama dan berhati-hati dalam lidahnya. Kan? Yang ni kalau kata nak tahu orang tu bukan orang munafik, maksudnya bukan orang munafik tu orang yang Islam, orang elok. Kan? Maknanya tu bukan tanda-tanda. Sebab orang yang munafik pula dia ada tanda berapa? Ada berapa? Ayatun munafiq salasun, 3. Kan? Yang ni bukan diri dia sebagai orang munafik. Ada berapa? 5. Yang pertama, dia tahu tentang agama. Dia tahu halal haram tu macam mana. Yang kedua, watabathumu fil wajhi, dan senyum ada pada mukanya. Kan? Wan nuru fi qalbi, dan iaitu nur yang terang dalam hatinya. Wal mawaddatu fil muslimin, dan cinta kepada kaum muslimin. Ni yang disebut sebagai 5 tanda bagi orang yang mana dia ni tidak akan digelar sebagai orang munafik. Kan? Bukan kita tak boleh senyum, boleh senyum. Bukan kita tak boleh gelak, boleh gelak. Tapi disebut dekat sini kena pada tempatnya. Rasulullah pun senyum. Kan? Dia Yahya bin Aksam berkata, tiada seorang yang baik perkataannya melainkan dia akan tampak dalam semua amalannya, dan tiada rosak perkataan seseorang melainkan akan tampak di dalam semua amalan perbuatannya. Kita nak kenal orang, sama ada orang tu boleh dikatakan dia kata baik ataupun tidak, maka boleh dilihat daripada tutur katanya. Kan? Daripada tutur kata, maka kita boleh dapat bayangkan dah orang tu keadaan dia macam mana. Kita nak kenal seseorang itu pun, maka kita boleh lihat daripada sifat peribadi dia. Kan? Kalau kita nampak orang tu yang duduk datang, bercakap, mengumpat, cerita tentang buruk orang, maka di situ inilah yang dikatakan dalam Islam, baiknya kita menjauhi daripada diri dia. Kan? Lagi-lagi kalau kata kita berkawan dengan seseorang, tiba-tiba orang tu dia main cerita tentang keburukan kita pula, maka kita bukan tambah, bahkan lari pada dia. Kan? Jadi ini yang dikatakan orang yang mana dia memang nampak macam dengan Islam, tetapi ia digelar sebagai munafik, membawa cerita, membuat cerita. Kan? Lalu Luqman bin Hakim berkata kepada putranya, wahai anak, siapa yang bersahabat kepada seorang yang jahat, maka ia tidak akan selamat. Dan sesiapa yang masuk di tempat yang buruk tertuduh, dan maka ia tidak dapat menahan lidahnya daripada berkata-kata benda yang buruk. Memang betul ya. Kalau kata kita duduk berkawan dengan pada ketika itu orang tu sedang cakap buruk, agak-agak kita sendiri pun akan terikut juga. Kita akan terikut. Kita akan berkata seperti mana apa yang dia kata.
Ini Luqmanul Hakim nasihatkan kepada anak dia. Jangan bila kamu nampak pada waktu itu orang sedang bercerita tentang buruk, maka kamu pun masih menunggu di situ, kamu duduk di dalam kumpulan itu, maka kamu juga akan terpengaruh dan kamu juga akan berkata yang buruk. Kamu tidak akan dapat tahan. Luqmanul Hakim kata. Memang kita pun macam tu juga. Kalau pada waktu itu kita duduk dan orang sedang bersembang benda yang baik, agak-agak pada waktu tu kita pun akan cerita benda yang baik tak? Kita akan cerita benda yang baik. Tapi kalau pada waktu itu kita duduk, orang bercerita perkara-perkara yang fasad, yang buruk, yang rosak, maka apa jadi pada kita? Kalau kita masih duduk di situ, kita sendiri pun akan terikut. Sama ada mungkin kita tak bercakap tapi kita dengar, tetapi biasanya memang lidah kita tidak dapat menahan. Ini yang Luqmanul Hakim kata. Memang betul. Takkan dapat tahan. Kita akan sebut sekali. Kan? Contoh, orang bercerita pasal bola, duduk satu tempat tu dia cerita pasal bola. Kita dengar, rasa-rasa kita nak cerita juga tak pasal bola tu. Kita nak cerita sekali. Sebab pada waktu tu orang dah mula buka cerita pasal benda tu. Tapi benda tu bukan benda buruk lah. Nak bagi tahu bila dia sebut benda tu, kita yang dengar, automatik kita sendiri pun nak cakap juga benda tu. Jadi ni Luqmanul Hakim pesan pada anak dia. Maka kalau kata kamu nampak orang bercerita tentang yang fasad, yang buruk, cepat-cepat kamu kena tinggalkan. Kalau kamu masih lagi menunggu, duduk di situ, maka kamu juga tidak akan dapat menahan lidah kamu untuk berkata seperti mana dia. Sebab jangkitan melalui lidah ni cepat. Sama macam mana sekarang kita bola. Kita lihat bagaimana yang disebut virus ni kan. Bukan melalui yang lain pun. Ayat liok menapah ya. Kan. Jadi dia cepat merebak. Kan. Maka sama macam dengan yang tadi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bertuah orang yang dapat menguasai lidahnya dan jinak di rumahnya dan mengenangisi dosa-dosanya. Kan. Maka diperingatkan oleh Nabi SAW kepada kita, yang paling terbaik adalah kamu dapat menguasai lidah kamu. Kita dapat menguasai lidah kita. Sebab lidah inilah tutur bicara yang mana sangat tajam. Kadang-kadang bila kita bercakap tanpa sengaja, kan? Contoh macam mana yang kita tengok yang viral baru ni kan, kemarin kan, dia tersilap cakap sikit je kan, bila dia menceritakan, dia menyebut berkaitan tentang orang tak solat dan sebagainya, cepat terus habis. Kerana apa? Salah kata demikian, tapi dia pula cepat bertindak juga. Dia tahu sebab dia silap, maka dia cepat-cepat mohon maaf kan. Tingkah laku tersebut kita puji kan. Sebab apa? Dia minta maaf balik. Dia tahu kata dia silap. Ya, memang kita kena mengaku kan. Tapi kalau kita lihat daripada segi peratusan, yang mana kalau kajian yang dibuat pada waktu sekarang ni pun hampir 80% orang tak solat, lagi-lagi solat subuh kan. Tetapi silapnya apabila dia menyebut daripada segi, iaitu contoh Angkatan Tentera, Polis dan sebagainya. Tapi sekiranya kalau dia sebut berdasarkan kajian, memang ramai orang tak solat, betul. Hampir 80% orang tak solat subuh terutamanya, betul. Kan? Tu tak kira lagi kalau kita buat kajian, solat dia pukul berapa pula. Kan? Itu memang kita boleh realiti. Itu memang realiti pada waktu sekarang ni. Kan? Sebab kerana apa? Kerana dalam keadaan sekarang ni orang mengambil sikap untuk solat subuh tu sampai lewa. Letih sebab kerja malam, lewat dan sebagainya, maka tidur pun lambat. Terutama siapa dia? Golongan-golongan muda. Kalau hari ni kita pergi sekolah, kita pergi minta tanya pelajar-pelajar sekolah, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, kita boleh dah buat peratusan dekat situ. Kan? Kalau yang duduk di asrama, alhamdulillah, sebab mereka masih ada lagi undang-undang, ada warden. Tetapi kalau yang duduk di rumah ni, kalau mak ayah yang jenis menitik beratkan, alhamdulillah, pelajar-pelajar ni tadi dengan confident dia berani bagi tahu kata memang saya solat, alhamdulillah. Tapi ada sebahagiannya yang mana kalau kita tanya, silap-silap mak dengan ayah sendiri pun tak solat. Maka itu memang diperakui. Maka ini yang paling kita takut. Maka sebab itulah disebutkan juga oleh Rasulullah, maka berjinak-jinaklah di rumah kamu dan menangisi dosa-dosa kamu. Iaitu apa dia? Rasulullah minta bila kita ni banyak bertafakkur, duduk di rumah, lalu kita banyak memikirkan kesilapan dan dosa-dosa kita.
Kan? Sebab kita ni tak dapat lari pada dosa. Kan? Okey. Abu Lais berkata, ayahku meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya lidah orang yang bijaksana itu belakangnya adalah hati. Sehingga bila ia akan bercakap, difikir dahulu di dalam hatinya, maka jika baik, lalu ia akan mengatakannya. Dan jika berbahaya, maka ia ditahan. Dan orang yang bodoh, akalnya di hujung lidahnya. Apa yang akan dikatakan, langsung dikatakannya, yakni tanpa difikir baik buruknya. Kan? Sebab tu ini pun banyak. Kan? Kita nak bercakap bila ikut perasaan. Ni yang dikata tadi, ikut perasaan, terus kita akan main cakap ya. Maknanya akal tu dia duduk dekat depan hujung. Dia tak ada nak fikir cakap je terus. Tapi kalau kita letak akal tu dulu, lepas tu baru kita bercakap, baru kita tahu, aku nak bercakap ni orang terasa ke tak? Tapi kalau aku tak bercakap, tak boleh juga. Maknanya kita kena fikir dulu. Kan? Termasuklah macam mana saya ni pun bila duduk di depan, kata-kata kita ni bercakap, orang walaupun dia dengar, tetapi kadang-kadang ada orang yang dia terasa, ustaz ni kata kat aku ke? Sedangkan kita bercakap berdasarkan apa yang disebut sahaja. Sebab apa? Kadang-kadang kita terlalu tajam, kita terlalu tegas, kita terlalu keras, lagilah cepat. Kan? Maka benda-benda tu yang kita kena beringat. Kan? Maka sebab itulah Abu Lais memperingatkan kepada kita, iaitu sebelum berkata-kata berfikirlah. Sebab itulah lagi-lagi pada waktu bila? Tak kala apabila kamu sedang ghadabun marah. Bila marah. Bila marah ni lah yang orang kata apa? Susah untuk nak kawal perasaan ni. Bila kita marah, tak boleh nak kawal. Kan? Lagi-lagi kalau tengah marah sangat, dia semuk terus ya. Lepas tu baru dia Allahu Akbar, astagfirullahalazim, baru terfikir. Kan? Kita baru terfikir. Banyak memang kita selalunya jadi macam tu. Kan? Sebab kita letak marah kita tu di depan. Lepas tu baru kita fikir. Kan? Tetapi yang disarankan kepada kita sebenarnya, iaitu fikir dulu, lepas tu boleh marah. Tapi tindakan tu kita tak boleh nak buat macam tu, sebab sedang marah. Maka sebab itulah diberitahu kepada kita agar apabila marah kita kena kawan. Wallahu a'lam, saya tak pasti. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah saya yang berada di depan ni mungkin boleh buat macam tu. Tapi saya sendiri pun kadang-kadang tak dapat. Kan? Ini diperakui. Kadang-kadang kita sendiri pun tak dapat. Contoh, bila kita nak tegur anak kita sendiri pun, kadang-kadang bila kita duk suruh anak kita, cakap kat anak kita, tak apa nak dengar, lama-lama kita jadi macam mana? Terus marah. Kan kita terus marah. Contoh, kita nak suruh anak kita semayang ke, kita nak suruh anak kita minta tolong buang sampah ke, tolong sidai baju ke. Bang, tak tolong Ustaz bang. Kali pertama, kali kedua, bang tak tolong Ustaz. Dia tak buat lagi. Kali ketiga, bang, dengar tak apa-apa cakap tadi? Pun dia tak buat juga. Awak ni, perangai buat macam ni, ingat baik. Dia mula. Kan? Sebab kalau kata kita tak kawal, maka kita jadi macam tu. Kan? Lepas pada tu, Allahu Akbar, teringat dah bahawa bagaimana apa yang kita cakap tadi kadang-kadang mungkin boleh menyakiti hati dia, ataupun boleh menyebabkan dia terasa. Kan? Sebab apa? Sifat marah kita tu tadi. Kan? Kemudian Abu Lais berkata lagi, ayahku meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Dzar Ghafiri radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah yang tersebut di dalam suhuf Ibrahim? Kan, kalau kita baca di dalam Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la tu kan disebut suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Apa dia? Iaitu disebut dalam sebahagian suhuf Nabi Ibrahim, kana fiha amsal wa ibrah wa ibar yanbaghi li'aqili ma lam yakun maghluba fi aqlihi an yakunu hafiza lisanihi 'arifan bizamanihi muqbilan ala sya'nihi fa innahu man hasaba kalamahu min 'amalihi qala kalamuhu illa fima ya'nihi. Di dalamnya ada contoh-contoh dan nasihat-nasihat. Kan? Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ni? Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di dalam suhuf ni terdapat banyak contoh-contoh dan nasihat. Sama macam mana dalam Al-Quran. Kita tengok dalam Al-Quran banyak cerita, banyak nasihat
banyak contoh-contoh, banyak gambaran-gambaran, kan? Maka seperti mana apa? Iaitu seharusnya seorang yang berakal selama tidak terbalik akalnya, maka menjaga lidahnya, mengetahui keadaan masanya, rajin pada urusannya. Dan sesiapa yang menganggap bercakap itu termasuk amalannya, maka sedikit bercakap kecuali jika penting dan perlu. Dalam suhuf Nabi Ibrahim ni ada nasihat-nasihat, antaranya iaitu apa dia? Di dalam bab nasihat berkaitan tentang jagalah lisan, perkataan. Kan saya pernah sebut dalam satu hadis yang mana disebut kepada kita, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Kan, orang Islam yang sebenar adalah orang Islam yang menjaga orang Islam yang lain lidah dan tangannya. Bukan dekat kita aja, orang lain pun sama. Saling peringat daripada segi perkataan lidahnya dan tangannya. Kan? Maka disebutkan lagi kepada kita, iaitu jika dia tahu bahawa keadaan masanya, maka rajin pada urusannya. Iaitu kalau dia tahu lidah ni guna dia untuk bercakap, dalam urusan kerja pun dia akan guna, dalam urusan sembang biasa pun dia akan guna, dalam apa kerja kita buat mesti dia akan menggunakan lidah kita ni, kan? Maka ketahuilah akan kamu sesungguhnya di lidah ini terdapat pahalanya, terdapat dosanya. Kan? Dekat lidah ni ada benda tu. Kan? Sebab tu dekat lidah ni Allah bagi satu kepada kita, iaitu disebut sebagai rasa. Ada rasa masin, ada rasa manis, ada rasa tawak, ada rasa apa lagi? Pahit. Kan? Ada rasa masam. Lidah kita ni dia punya deria rasa tu sekeliling tu. Tapi maka sebab itu disebut kepada kita, iaitu di lidah inilah adanya dosa dan adanya pahala. Kan, bila kita makan, tiba-tiba makanan yang kita beli tadi tu tak berapa sedap, maka lidah tu dia akan bercakap, "Lo awak tawak sangat ni." Nampak? Kan? Tapi kalau kita makan pada waktu tu kena dengan selera kita, lidah juga tu akan bersebut, sedap sungguh kan? Jadi lidah akan terus bercakap, kan? Tapi di situlah sebenarnya disebutkan lagi kepada kita, ketahuilah bahawa di lidah itu kamu mampu menahannya, kan? Tetapi sebahagian besar tidak dapat mengawalnya. Lidah ni boleh tahan, tapi nak kawal ni payah. Kan? Boleh tahan, kan? Maksud dia tahan macam mana? Kita makan, tiba-tiba hari itu isteri kita masak ke terkurang sikit, tak apa sedap, tapi kita nak jaga hati dia, kita pun, dia tanya, "Abang sedap tak hari ni?" "Oh okey, sedap, alhamdulillah." Kan, dapat tahan, kan? Tetapi tak dapat nak mengawalnya. Maksud mengawal tu macam mana? Kan, kita telan tadi dalam keadaan rasa macam mana pun tak tahu ni, kan, maksudnya macam tu, kan? Jadi kita memang tak dapat nak mengawalnya. Lidah boleh menahan tetapi susah untuk mengawalnya. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya lagi daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seharusnya seorang yang berakal itu tidak tekun kecuali dalam 3 macam. Usaha untuk keperluan hidupnya, atau beramal untuk hari kemudiannya, atau bersuka-suka yang tidak haram." Kan? Ni 3 ni, iaitu disebut kepada kita orang yang berakal itu dia rajin untuk buat 3 benda ni. Apa dia? Yang pertamanya iaitu dia usaha untuk keperluan hidupnya. Macam kan kita pagi-pagi mesti kita keluar duk kerja untuk apa tu? Nak cari rezeki, nak cari, kan, usaha untuk keperluan hidup kita. Kan, lagi kalau kita tak pergi kerja takut kena potong gaji, ataupun gaji tak dapat terus, kan, maka kena kerja. Tu untuk keperluan hidupnya, kan. Ini orang yang berakal. Sebab lagi kalau duk termenung kan, duk fikir kata duit tu boleh turun sendiri, takkan jadi. Dia kena ada usaha. Ataupun beramal untuk hari kemudian. Kan, kita duk solat, kita duk berzikir, kita duk berzakat, kita duk berpuasa. Sebab apa kita buat benda tu? Kita boleh fikir, kita tahu bahawa apa? Rasulullah memberitahu kepada kita bahawa apabila mati anak Adam, terputus semua amalan.
Melainkan kita dapat bawa 3 benda je. Maka sebab tu kita buat usaha sangat-sangat. Apa? Nak bawa bekal 3 benda ni saja bila mati nanti. Sedekah jariah. Nak sedekah, kalau tak ada duit macam mana nak sedekah? Maka kena usaha. Kan? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita duk pergi cari ilmu, menuntut ilmu, belajar. Kan? Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Kita didik anak kita. Kita berusaha untuk jadikan anak kita tu yang terbaik. Maka nak bagi dia belajar, nak berjaya, kena ada duit. Sebab apa kena ada duit? Satgi dia nak pergi tuition, satgi nak bayar yuran sekolah, satgi dia nak beli buku latihan, satgi dia nak beli buku teks. Semua benda tu, maka kena usaha tak? Kena usaha. Tu hubung kait dia. Jadi ini yang disebut orang yang berakal. Dan seseorang yang berakal harus dapat mempergunakan waktu siang dalam 4 waktu. Kalau orang yang berakal ni pula, dia dapat guna waktu siangnya pada 4 bahagian. Dia cuba buat. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Tuhan. Dia kena pecahkan waktu siang dia ni kepada 4. Dia mesti ada waktu untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini orang yang berakal. Yang kedua, iaitu waktu untuk mengkoreksi diri. Maksudnya mengkoreksi diri ni macam mana? Waktu untuk dia bermuhasabah. Dia kena cek juga diri dia. Bukan waktu malam ni lah, waktu siang. Disebut kepada kita pada waktu siang. Maknanya contoh, kalau kita mula bekerja pukul 8, kan kita mula keluar pada rumah tu pukul berapa? Pukul 7.30 pagi. 7 pagi kita keluar kerja. Kan? Dan kita balik sampai ke rumah pada pukul berapa? Pukul 6 petang, contoh. Maka di antara pukul 7 sampai pukul 6 tu, kita ambil waktu tengah-tengah. Waktu yang mana kita boleh letak sebahagian waktu tu untuk kita nak cuba cek diri kita, Ustaz. Bermuhasabah tentang diri kita. Memperbetulkan keadaan diri kita. Jangan ambil pada waktu yang hujung. Kita kena ambil waktu di tengah-tengah. Kira balik daripada pukul 7 sampai pukul 1 tadi sebelum Zuhur. Apa aku buat kerja aku? Sebab tu diletakkan waktu rehat kita. Waktu kerja biasanya 1 hingga jam 2 petang. Itulah kita nak solat, dan pada waktu tu kita boleh ambil Ustaz untuk kita nak bermuhasabah. Kemudian waktu untuk mempelajari ilmu kepada orang yang dapat menasihati dan menerangkan kepada urusan agamanya. Ada waktu juga yang kita boleh bahagi untuk kita tegur orang, dan ada waktu pada waktu tu juga orang boleh menasihati kita. Orang boleh tegur kita. Orang memperingatkan kita. Jadi kalau sehari kita tak ada benda tu, maknanya kita masih tak lengkap lagi. Dan yang keempat, dan waktu untuk memuaskan nafsunya yang halal dan baik. Maksud memuaskan nafsu tu macam mana? Maksud dia macam mana memuaskan nafsu tu? Contoh, ni waktu aku nak berdaya makan, aku makan sungguh-sungguh. Tu nafsu makan pada waktu tu, tidak. Tapi halal dan baik. 4 waktu yang mana dia kena kontrol. Dia kena ada dalam sehari. 4 waktu ni dia kena letakkan dalam diri dia seharian. Waktu yang pertama tadi apa dia? Iaitu waktu untuk dia bermunajat pada Allah. Ada waktu dia, kita ada Zuhur, kita dapat solat. Asar, kita dapat solat. Kan? Yang kedua, apa dia? Untuk muhasabah diri kita. Kan? Check and balance, cuba betul balik. Daripada pagi tadi sampai lohor ni, aku ada benda yang aku buat yang tak berapa nak ni lah. Jadi nak kena betul balik sebelum habis ni. Okey, buat balik untuk mengkoreksi diri kita. Yang ketiganya, iaitu untuk waktu mempelajari ilmu, belajar ilmu, ataupun kita beri ilmu tu kepada orang. Mesti kena ada. Kan, biasanya kita duduk dalam pejabat tu insya-Allah lah. Kan, duduk dalam pejabat, duduk kat sekolah ke, tu memang insya-Allah. Lagi-lagi kalau dia sebagai guru. Kan. Tetapi kalau dia sebagai guru, dia kena jaga juga. Memang betul dia ada satu dah, iaitu dia ajak orang. Tapi bila waktunya orang dapat mengajar dia balik ataupun dapat bercakap memberi nasihat. Jadi tu pentingnya dia dapat duduk dengan kawan-kawan. Bila dapat duduk dengan kawan-kawan, maka kawan-kawan dapat beri teguran. Dapat sembang. Hang tadi mai kerja awak lambat sangat ni. Contoh dia cakap macam tu kan. Itulah aku dah kerja sikit terlewat sikit. Tak apalah. Kan, lepas ni meringatlah. Kat situ sikit ada dah benda tu jadi. Maknanya ada dah dalam seharian kita benda tu ada. Dan yang keempat iaitu waktu untuk kita
muaskan nafsu kita dengan halal dan baik. Kan, maksudnya memuaskan nafsu kita tu daripada segi macam mana? Kita letih nak tidur sat, bila tidur tu rasa puas sungguh-sungguh. Tu maksud dia. Kan, nah di antara zuhur, kan di antara 1 jam sampai jam 2 tu boleh pejam mata sat. Oh puas hal dah waktu ni. Khairullah orang kata kan. Jadi kan, okey. Dan yang terakhir iaitu dikatakan lagi kepada kita, seharusnya seorang yang berakal selalu memperhatikan urusannya dan mengenal orang-orang di masanya dan menjaga kemaluan dan lidahnya. Iaitu kalau kata orang yang berakal ni juga mestilah dia memperhatikan setiap urusan kerja yang dia buat. Kan, setiap kerja yang dia nak buat, kerja yang dia nak lakukan, macam mana keadaan dia. Kan, dan dia kenal orang-orang di sekeliling dia. Dia mampu mengenali kan orang ni macam mana, orang ni sesuai ke tak, orang ni okey ke tak, orang ni buat macam mana, kan dia mampu. Dan menjaga kemaluan dan juga lidahnya. Ni yang paling penting, kan. Okey. Jadi insya-Allah saya rasa mungkin sampai di sini dahulu untuk kita menceritakan ataupun kita berkongsi berkaitan tentang kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan mereka yang lalai, kita yang lalai, daripada Abu Lais As-Samarqandi. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil warzuqna at-thayyiba wa 'allimna as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.